Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Alisha Syamil binti Kirul Azaman, nombor metrik D183110000. Okey. Sebelum kita pergi kepada penafsiran surah Ar-Rum, saya lebih suka untuk menceritakan dahulu tentang asbab penurunan dan kenapa turunnya surah Ar-Rum ini. Okey. Mula saya akan membentangkan tentang zaman penurunan surah Ar-Rum, di mana surah Ar-Rum ni telah diturunkan sebelum berlakunya hijrah ke Habsyah, sekitar permulaan tahun kelima kenabian. Dan di dalam surah ini juga telah diramalkan bahawa penaklukan orang-orang Farsi yang berterusan itu akan terhenti dan orang-orang Rom akan mengalahkan orang-orang Parsi. Dan pada waktu itu juga orang-orang Islam turut akan mendapat kemenangan. Sekitar 8 atau 9 tahun kemudian, berita gembira yang telah disebut dalam surah Ar-Rum tentang kemenangan umat-umat Islam telah menjadi kenyataan, di mana orang Rom telah dapat mengalahkan orang Parsi, dan pada masa yang sama orang-orang Islam juga telah mendapat kemenangan melalui peperangan Badar yang berlaku pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Jadi selain kemenangan bangsa Rom, umat Islam juga telah mendapat kemenangan melalui peperangan Badar, di mana kemenangan ini telah disebut dalam surah Ar-Rum. Okey, seterusnya kita pergi kepada asbab nuzul surah Ar-Rum ni. Kenapa surah Ar-Rum diturunkan dan macam mana dia diturunkan? Okey. Ia bermula pada tahun 602 hingga 610 Masihi, di mana bangsa Parsi telah menyerang bangsa Rom, dan pada peperangan itu Rom telah mengalami kekalahan yang amat teruk dan menyebabkan umat Islam bersedih pada ketika itu. Hal ini kerana berita tentang kekalahan Rom di tangan Parsi ini telah sampai kepada Nabi SAW yang semasa itu masih berada di Mekah, dan berita itu juga telah sampai kepada pengetahuan orang-orang kafir Quraisy. Dengan berita kemenangan Parsi itu, bangsa kafir Quraisy amat gembira, manakala umat Islam bersedih. Kenapa mereka bersedih? Kerana Nabi SAW dan para sahabat sedih kerana paling tidaknya sekurang-kurangnya ada persamaan di antara agama yang dianuti oleh kaum Rom pada waktu itu dan yang disampaikan oleh Nabi SAW, di mana kedua-duanya ialah merupakan agama Samawi yang mempunyai kitab suci dan ada nabinya, dan inti ajarannya pula ialah tauhid, di mana mengikuti fahaman monoteism. Sementara bangsa Parsi ni pula ialah fahaman politism. So Nabi SAW ni sedih, kecewa dan ikut simpati walaupun mereka ni bukan orang Islam. Sementara itu orang-orang kafir Quraisy telah menyambut kemenangan itu dengan rasa gembira. Kemudian pada tahun 610 Masihi, Allah memberikan kabar gembira kepada umat Islam melalui surah Ar-Rum, di mana bermula dengan ayat kedua hingga keempat surah Ar-Rum ni telah menceritakan tentang janji Allah berkaitan kemenangan yang akan diberikan kepada tentera Rom, di mana di dalam ayat 1 hingga 5 dalam surah Ar-Rum ni menyatakan bahawa Rom telah dikalahkan, dan selepas kekalahan itu mereka akan menang dalam masa beberapa tahun lagi. Dan pada hari ketika mana Rom menang, orang mukmin telah bergembira kerana kegembiraan orang mukmin ini terdapat daripada dua faktor, iaitu mendengar tentang kemenangan Rom pada saat itu dan kerana disebabkan pertolongan Allah. Dan ini merupakan sabdalah yang mana Allah menolong sesiapa yang dikehendaki, kerana Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dan apa yang Allah katakan dalam surah Ar-Rum ini merupakan janji Allah yang mengatakan bahawa Rom nanti akan menang dalam masa beberapa tahun, dan orang mukmin pun akan bergembira, dan bukan saja kerana kemenangan Rom, tapi kerana Allah telah menolong mereka. Selepas kekalahan menentang Parsi, Rom telah mengambil masa selama 6 tahun untuk melakukan pemulihan, di mana mereka mula mengatur strategi baru dan mula membina semula bandar mereka yang hancur untuk menentang kembali Parsi demi mendapatkan apa yang Allah katakan dalam surah Ar-Rum tersebut. Okey. Kemudian 9 tahun selepas surah tersebut diturunkan, Parsi menyerang semula Rom, dan pada waktu itu kemenangan yang dijanjikan oleh Allah telah tiba, di mana Rom telah mendapatkan kemenangan
apabila menyerang Parsi, dan umat Islam juga mendapatkan kemenangan dalam perang Badar. Okey, setelah selesai asbab-asbab nuzul surah Ar-Rum ni, marilah kita beralih pula kepada perkaitan di antara surah Ar-Rum dengan surah sebelum dan surah selepasnya, di mana surah sebelum Ar-Rum ni adalah surah Al-Ankabut dan surah selepas Ar-Rum ini adalah surah Al-Luqman. Okey, untuk poin pertama, di antara surah Al-Ankabut dan surah Ar-Rum, di mana surah Al-Ankabut menceritakan tentang dugaan hijrah dan surah Ar-Rum pula menceritakan tentang hasil yang boleh didapati daripada hijrah tu. Kenapa kata begitu? Kerana dalam surah Al-Ankabut ni telah menceritakan pelbagai ujian yang dihadapi oleh orang-orang Islam, dan di mana dalam juga disebut tentang hijrah sementara. Manakala dalam surah Ar-Rum ni pula disebutkan dua perkara yang boleh didapati hasil daripada hijrah, iaitu janji kemenangan dan pertolongan daripada Allah, yang mana telah menjadi kenyataan dalam bentuk kemenangan dalam perang Badar yang disebutkan di dalam surah Ar-Rum. Okey, untuk poin yang kedua, di antara surah Ar-Rum dan surah Al-Luqman, yang mana akhir surah Ar-Rum ini menceritakan tentang hari akhirat, dan disambung di permulaan surah Al-Luqman menceritakan tentang sifat yakin kepada hari akhirat. Okey, mesej utama surah Ar-Rum ni adalah untuk membuktikan tentang kebenaran hari kiamat dan kebenaran tentang hari akhirat itu, di mana surah Ar-Rum ini berakhir dengan kata la yuqinun, yang maksud mereka tidak akan yakin dan percaya, dan disambung dalam surah Al-Luqman di bahagian permulaan dan pendahuluan yang telah disebutkan sifat-sifat muhsinin, dan mereka ini telah disifatkan dengan wahum bil akhirati hum yuqinun, yang mana mereka ni percaya dan yakin kepada hari akhirat. Okey, untuk poin yang ketiga pula di antara surah Ar-Rum dan surah Al-Luqman lagi, di mana kedua-duanya menceritakan tentang dalil-dalil tauhid. Dalam surah Ar-Rum telah dikemukakan bermacam-macam dalil tauhid dan dalil-dalil tentang wujudnya hari kemudian, dan di mana dalam surah Al-Luqman pula dikemukakan lagi dalil-dalil tauhid dan dalil-dalil untuk menolak kesyirikan yang berlaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita pergi kepada asbabun nuzul ayat pilihan. Okey, untuk pengetahuan semua, dalam pembentangan kami, saya dan rakan-rakan telah memilih beberapa ayat daripada surah Ar-Rum ini untuk dibahaskan di dalam pembentangan kami, dan di antara ayat-ayat yang dipilih itu ialah ayat 1 hingga 4, ayat 24, ayat 30 dan 32 serta ayat 41. Okey, kita pergi pada asbabun nuzul ayat 1 hingga 4 dahulu, di mana ayat 1 hingga 4 ni mengatakan tentang kekalahan Rom menentang Parsi dan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah selepas itu. Okey. Sebab turunnya ayat 1 hingga 4 ni bermula daripada kisah kaum musyrikin ni telah mengatakan sesuatu kepada Abu Bakar, yang mana, hai Abu Bakar, sesungguhnya temanmu telah mengatakan bahawa bangsa Rom akan beroleh kemenangan atas bangsa Parsi dalam masa beberapa tahun akan datang. Lalu Abu Bakar menjawab, benar. Mereka pula berkata, maukah kamu bertaruh dengan kami? Maka mereka, iaitu bangsa Quraisy tadi, bersepakat dengan Abu Bakar untuk menjadikan taruhannya 4 ekor unta dengan jarak masa 7 tahun. Jadi setelah berlalu masa selama 7 tahun tersebut, tidak berlaku sesuatu pun. Makna kat sini tidak berlaku peperangan di antara Rom dan Parsi, dan tidak ada kemenangan yang dikatakan itu. Lalu orang musyrik ni pula bergembiralah dengan hal tersebut, sehingga kaum muslimin ni merasa berat atas kekalahannya. So dia orang rasa ni salahlah apa yang diberitahu oleh Rasul tu, tapi sebenarnya apa yang Allah katakan bukan dalam masa 7 tahun, ia adalah dalam masa 8 hingga 9 tahun. Oleh sebabkan itu, Abu Bakar ni pun pergilah mengadu kepada Rasulullah, dan Rasulullah bersabda, apakah pengertian beberapa tahun di kalangan kalian? Maka mereka menjawab, di bawah 10 tahun. Oleh itu Nabi SAW bersabda, pergilah dan tentanglah mereka untuk bertaruh lagi, dan tambahlah masanya 2 tahun lagi. Lalu Abdullah ibn Mas'ud melanjutkan kisahnya bahawa belum lagi masa 2 tahun habis, datanglah kafilah yang bawa berita tentang kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia. Okey, di sini kan Rasulullah kata
pergilah tantang balik orang musyrik tu dan tambah masa 2 tahun lagi. Okey, jadi Abu Bakar ni pergi bertaruh lagi unta dengan orang musyrik tu dengan menambah masa lagi 2 tahun. Jadi lepas 2 tahun tu datanglah berita kemenangan Rom menentang Parsi. Lalu bergembiralah orang Islam atas kemenangan tersebut. Okey, seterusnya asbabun nuzul ayat ke-24, di mana dalam ayat ini Allah telah menjelaskan bahawa ketakutan dan harapan saat melihat dan mendengarkan guruh petir sebelum hujan turun adalah merupakan tanda keagungannya, dan seakan Allah menjelaskan air hujan tersebut dapat memberi manfaat dan juga dapat membawa kekhawatiran malapetaka, yang mana manfaat ni hujan mampu menghidupkan perkara yang mati, di mana ia dapat menumbuhkan tumbuhan dari tanah gersang yang tidak bisa untuk bercocok tanam dan dapat menghidupkan tumbuhan yang kering. Manakala dari sudut kekhawatiran juga, kalau hujan turun lebat kan menjadi banjir. Itu adalah malapetaka yang disebabkan oleh hujan. Hujan ni membawa manfaat dan bawa pada keburukan juga. Kalau biasa-biasa dia membawa manfaat, tapi kalau berlebihan dia membawa kepada malapetaka. Okey. Asbabun nuzul bagi ayat 30 hingga 32 pula. Ayat 30 ni dia banyak menegaskan bahawa agama Islam ni merupakan agama fitrah. Namun kebanyakan manusia masih berpaling daripada agama tersebut kerana kurang kefahaman tentang Islam. Dalam ayat 31 pula, Allah telah berpesan supaya kembali menyeru kepadanya, bertakwa dan laksanakanlah solat serta jauhi diri daripada terpesong daripada ajaran Islam. Okay. Dalam ayat 32 pula, Allah mengingatkan kembali supaya tidak menjadi seperti orang-orang musyrik yang memecah belahkan agama, iaitu menukar dan mengubahnya. Dan mereka ini hanya beriman kepada sebahagian ajaran Allah dan ingkar pula pada sebahagian yang lain. Dan golongan ini memang sejak zaman berzaman sentiasa berpecah menjadi pelbagai puak yang sesat malah menyesatkan pula. Dan dalam ayat 32 ni Allah menceritakan tentang orang kafir, di mana mereka ni akan suka memecah belahkan puak, mereka agama. Macam apa yang berlakulah sekarang, banyak ayat-ayat Al-Quran yang diolah, banyak tafsir-tafsir hadis yang diolah. Ini merupakan ingatanlah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang musyrik yang memecah belahkan agama ni, bahawa mereka ni sentiasa ada sejak zaman-zaman dan tidak akan lupus. Dan ini merupakan ujian dan dugaan kepada orang-orang Islam. Kemudian asbabun nuzul ayat 41, di mana dalam ayat 41 ni Rasulullah SAW pernah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Raja Ailah dan telah menetapkan jizyah atas baharnya, iaitu negerinya. Dan Abu Aliyah ni pula menyatakan bahawa barang siapa yang berbuat derhaka kepada Allah di bumi, bermakna dia telah membuat kerosakan di bumi, kerana terpeliharanya kelestarian bumi dan langit adalah dengan ketaatan, yakni membawa maksud bahawa bermaksud di sini ialah apabila kita menderhaka kepada Allah, makna kita ni merosakkan bumi lah, kerana siapa pencipta bumi? Allah pencipta bumi. Oleh itu kita memerlukan ketaatan kepada Allah dalam memastikan bumi dan langit ni terus terjaga dan terus dilestarikan. Okey, seterusnya dikatakan demikian kerana bila adanya hukuman-hukuman hak ditegakkan, maka semua orang atau sebahagian besar dari mereka atau banyak di kalangan mereka yang menahan diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Betul. Kenapa? Bila wujudnya hukum hudud di sesebuah negara, maka kebanyakan orang akan menahan diri mereka daripada melakukan perkara-perkara tersebut kerana takut akan hukuman yang akan dikenakan. Nah, begitu sekiranya sebuah negara itu tidak melakukan hukuman hudud, maka berleluasalah jenayahnya kerana tidak dapat ditahan dan kerana tidak ada penghalang yang menghalang seseorang itu daripada melakukan perkara tersebut. Tidak ada hukuman, tidak ada ugutan kepada mereka dalam mengelakkan diri mereka membuat perkara yang diharamkan. Okey, seterusnya barulah kita beralih kepada persoalan utama kita tentang penafsiran surah ni, di mana tema perbahasan surah Ar-Rum. Okey, tema yang kami temui dalam surah Ar-Rum ni ialah tema tauhid.
Okey. Tauhid daripada sudut bahasa kita tahu dia berasal daripada perkataan wahidun yang bermaksud tunggal atau satu. Manakala dari sudut syarak pula ialah mengesakan Allah dengan ibadah serta meyakini keesaan tersebut pada zat, sifat-sifat dan perbuatannya. Okey. Kenapa kami mengatakan adanya tema tauhid dalam surah Ar-Rum ini? Ia kerana terdapat 7 perkataan, 7 ayat yang terdapat dalam surah ini dimulakan dengan lafaz wa min ayatihi, yang mana lafaz ini digunakan untuk menyatakan akidah tauhid, kekuasaan Allah dan hikmahnya, dan ia juga untuk mengemukakan sebagai satu dalil bagi adanya hari akhirat. Okey, kita pergi kepada bukti yang pertama, iaitu di dalam surah Ar-Rum ayat ke-20 yang berbunyi وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ, yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya, yakni menghidupkan kamu semula, bahawa ia menciptakan kamu dari tanah, setelah sempurna saja peringkat-peringkat kejadian kamu menjadi manusia yang hidup bertebaran di muka bumi. Ini menunjukkan bahawa dalam ayat ke-20 ni, setelah menyatakan hakikat manusia itu dijadikan daripada tanah, ia juga turut membuktikan adanya tauhid kekuasaan dan iradah Allah dalam menjadikan manusia. Seterusnya, bukti kedua boleh didapati di dalam ayat ke-21 yang berbunyi وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya, yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Okey, di dalam ayat ke-21 ni, dapat dilihat bahawa ia menyatakan tentang kejadian pasangan-pasangan manusia dan kasih sayang yang terjalin di antara mereka itu menunjukkan sebagai satu dalil kekuasaan Allah. Okey, seterusnya pada bukti yang ketiga, iaitu dalam ayat yang ke-22 yang berbunyi وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ, yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan kebijaksanaannya ialah kejadian langit dan bumi, dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan. Dalam ayat yang ke-22 ni menceritakan tentang kejadian langit dan bumi dan perbezaan bahasa serta warna kulit manusia itu merupakan dalil kepada tauhid kudrat Allah SWT. Seterusnya di dalam ayat yang ke-23 yang berbunyi وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ, yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kemurahannya dan kasih sayangnya ialah tidurnya kamu pada waktu malam dan pada siang hari, dan usaha kamu mencari rezeki dari limpah kurnianya pada kedua-dua waktu tersebut. Sesungguhnya keadaan yang demikian mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang mahu mendengar nasihat pengajaran. Okey, di dalam ayat ni ia menyatakan tentang kejadian malam dan siang dan tujuan mengadakan kejadian malam dan siang tersebut, di mana ia merupakan dalil tentang adanya hikmah Allah kepada manusia, dan menunjukkan kasih sayang Allah kepada manusia dengan mengadakan malam dan siang untuk manusia bekerja pada waktu siang dan untuk manusia berehat pada waktu malam. Okey, itu saja bukti untuk tema perbahasan surah Ar-Rum. Seterusnya saya sertakan sedikit penambahan tentang metod tafsir yang digunakan dalam surah Ar-Rum ni, di mana metod tafsir yang digunakan ialah tafsir tahlili. Kenapa saya kata tafsir tahlili? Kerana
Tafsir tahlil ini adalah metod penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dalam berbagai aspek serta menjelaskan maksud yang terkandung di dalam ayat Al-Quran itu dengan menjelaskan ayat demi ayat, surah demi surah dan susunan kalimah-kalimah di dalam ayat tersebut. Okey, contoh penafsiran yang menggunakan metod tafsir tahlil ini ialah contoh penafsiran dalam surah Ar-Rum adalah wa min ayatihi, yang mana ia menjelaskan tentang ayat tersebut dan menunjukkan tentang akidah tauhid, kekuasaan Allah dan hikmahnya. Dan contoh ini menjadi buktilah bahawa tafsir tahlil ini menerangkan tentang ayat demi ayat. Dan contoh ulama yang menggunakan tafsir ini dalam surah Ar-Rum ialah Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif bin Zali. Saya keistimewaan surah Ar-Rum. So kita bersama yang pertama, barang siapa membaca surah ini, nescaya Allah akan membinasakan orang yang hendak menzaliminya. So sesiapa yang selesai baca surah ini, insya-Allah dia terhindar daripada bala petaka, insya-Allah dengan izin Allah. Okay. So yang kedua, surah ini sesuai dibaca kepada anak-anak yang gemar malam. So ibu bapa boleh selesai baca surah ini untuk anak-anak yang suka keluar malam. So yang ketiga, membaca ayat 30 dan 32 daripada surah ini akan selamat daripada berbagai fitnah dan kejahatan manusia. So siapa yang sentiasa baca surah ini, insya-Allah dia akan terhindar daripada fitnah dan kejahatan manusia yang nak buat kepada dia macam tu. So yang terakhir sekali, ayat 31 surah ini boleh dibaca kepada isteri, suami dan anak agar menjadi seorang yang taat kepada Allah. So kita boleh amal dengan surah ini, insya-Allah suami ibarat macam keluarga lah, sentiasa istiqamah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nomazatun Najwa binti Nazmi, bernombor metrik D183111015. Okey, seterusnya saya akan ceritakan tentang kaitan surah Ar-Rum dengan zaman sekarang. Okey, ada 3, iaitu yang pertama berita palsu, yang kedua bencana dan yang ketiga peperangan. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama berita palsu. Okey, kami ambil surah Ar-Rum ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kebesarannya dan kekuasaannya, ia memperlihatkan kilat kepada kamu untuk menakutkan dari panahan petir dan memberi harapan dengan turunnya hujan, dan ia menurunkan hujan dari langit, lalu ia hidupkan bumi sesudah matinya dengan hujan itu. Sesungguhnya yang demikian mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang menggunakan akal untuk memahaminya. Okey, maksud kat sini apa kaitan dengan berita palsu? Maksudnya zaman sekarang ni kan, zaman sekarang ni orang selalu sebarkan berita palsu, tahu? Orang selalu sebarkan berita yang tak tahu benda tu betul ke tak kan. Okay, macam contoh Daesh. Okey, macam pelbagai masalah bagi datang kat dia betul. Sampai ada yang kata rogol, sebab dia rogol perempuan ni, sebab dia rogol kan ni kan. Tapi kebanyakan rogol lah kan kat situ. Jadi kita sebarkan benda tu, tak tahu benda tu betul ke tak betul, sebab benda tu dah masih dalam siasatan. Jadi kita sebar lepas sebar, tapi kita tak tahu benda tu betul ke tak betul. Jadi contoh kita sebar kat kawan ni sebar pula betul, kita tak tahu benda tu betul ke tak je. So jadi benda tu berita palsu, tahu. Jadi zaman sekarang ni orang selalu suka sebarkan benda yang palsu, sedangkan dia tak tahu benda tu betul ke tak.
tiba-tiba benda tu tak betul. Jadi orang yang sampaikan tu akan jadi akan dapat dosa, sebab benda tu, kalau benda tu tak betul, kita akan jadi fitnah. Betul. Okey. Seterusnya yang kedua iaitu bencana. Kami ambil surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang bermaksud, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari alasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah melakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Okey, maksud dia kat sini, Allah turunkan bala, sesuatu bala kepada orang yang selalu melakukan maksiat. Kira sahlah dia lakukan zina. Zina ni banyak tahu, zina hati, zina mata, zina mulut, kan? Banyak lagi zina. Bukan zina yang kita selalu kata, bila zina meroboh lah. Tak ada lah. Bukan macam tu. Kayaknya kat sini Allah turunkan bala bagi orang yang selalu melakukan maksiat. Kan zaman sekarang kita boleh tengok kan apa maksiat-maksiat sekarang selalunya apa. Kalau kita boleh tengok dari Instagram pun ada kan, dia selalunya apa dia, macam contoh Pak Wu dengan Mak Wu tu berpegangan apa semua macam tu lah kan. Lepas tu Allah turunkan bala kat dia supaya dia bertaubat, supaya dia insaf ya, itu okey. Jadi Allah turunkan bala kat dia supaya dia insaf lah, supaya dia tahu perbuatan dia buat tu adalah salah. Okay, bukan Allah turunkan bala tu saja-saja. Betul. Okey, dan yang terakhir iaitu kaitan peperangan. Okey, iaitu surah Ar-Rum dari ayat 1 sehinggalah ayat 4. Okey. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Okey. Yang bermaksud Alif Lam Mim, orang-orang Rum telah dikalahkan di negeri yang dekat sekali, dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya dalam masa tidak sampai 10 tahun. Kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya daripada ketika berlakunya kemenangan Rum itu, orang yang beriman akan gembira. Surah Ar-Rum ayat 1 hingga 4. Okey, maksudnya kat sini apa yang peperangan di zaman sekarang. Okey, maksud dia sekarang ramai orang yang bukan Islam, orang Islam sekalipun dah anti Islam. Betul, dah macam buat tak indah dengan Islam. Kita boleh tengok macam pijak Al-Quran, apa lagi ambil ayat Al-Quran tu letak benda yang najis kan, ada viral lah kan. Itu pun nama sesuatu peperangan. Bukannya peperangan ni kita kena ada senjata, kita kena ada benda yang tajam, tak. Apa yang menjatuhkan Islam, itulah peperangan. Jadi zaman sekarang ni orang buat tak indah je dengan Islam. Betul. Kadang-kadang kita boleh tengok juga sebagai contoh, orang perempuan tak menutup aurat, itu adalah juga peperangan, iaitu dia nak menjatuhkan Islam. Sebab bagi orang bukan Islam, dia Islam tapi dia tak menutup aurat, macam mana tu? Dia akan menjatuhkan Islam, iaitu tu juga dipanggil peperangan. Okey, zaman sekarang ni kita boleh tengok macam-macam. Betul. Apa lagi peperangan selain daripada pijak Quran apa semua, tak menutup aurat, lepas tu berpegangan dengan lelaki apa semua kan. Itu pun boleh salah satu peperangan yang boleh menjatuhkan Islam.
Jadi macam peperangan ni bukannya apa just tengok bawa senjata tajam, bawa senjata pistol, pedang semua, lepas tu kita perang. Bukan macam tu. Peperangan ni juga boleh peperangan yang halus dan peperangan yang ganas lah, macam tu lah. Jadi kita sebagai umat Islam sendiri, kita tak mau berlaku peperangan tu, kita sendiri yang kena naikkan Islam balik. Kita kena buat apa yang Allah suruh. Macam tutup aurat, hindari pada maksiat, hindari pada fitnah, kan. Buatlah apa yang Allah suruh dan jangan buat apa yang Allah larang. Itu saja kaitan surah Ar-Rum dengan zaman sekarang. Terusnya sebab apa kumpulan kami memilih surah Ar-Rum tu? Ada dua sebab, iaitu yang pertama, mempunyai banyak kisah yang boleh diambil dan dijadikan sebagai pengajaran dalam kehidupan. Iaitu kisah, kita boleh tengoklah kisah kalau kita buat sesuatu maksiat ni, kita boleh dapat kita akan dapat bala daripada Allah. Kalau kita dapat kalau kita sampai ke berita palsu pun, berita apa pun, contoh benda tu tak betul, kita akan dapat dosa. Macam itulah. Itulah kisah yang boleh kita jadikan satu pengajaran dalam hidup kita. Lepas tu yang kedua, iaitu mempunyai sejarah penurunan yang menarik, dan ayat-ayat di dalam surah banyak memberi kesedaran dan menghadapi dugaan wabak sekarang. Maksudnya kat sini surah Ar-Rum tu dia berkaitan banyak sangat sejarah dia, kan. Sebab surah Ar-Rum ni kan dia berkaitkan dengan surah macam-macam. Surah Al-A'raf pun dia kait, surah Ankabut pun dia kait, surah Al-Baqarah pun ada kait sikit-sikit, kan. Lepas tu dia banyak bagi kesedaran kat kita lah, dugaan wabak yang sekarang ni. Macam bukan maksudnya COVID-19, tapi dugaan yang dihadapi oleh orang Islam sekarang ni, dia selalu melakukan maksiat, selalu buat benda yang Allah larang, kan. Selalu tak solat, apa semua, kan. Macam itulah. Sekian, itu saja kot. Itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.